Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin familallahi ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama pada malam ini. Saya ingat 2 kali tertangguh lah dengan yang ni, jadi kali ketiga kot lah. Saya faham, saya ingat saya macam tu lah. Dan saya ucap terima kasih kepada pihak surau SP Saujana yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ni. Dan terima kasih juga kepada semua yang sudi untuk hadir pada malam ni. Kalau tak keberatan, mailah duduk dekat-dekat dengan saya, tinggal sejadah dekat depan saya ni. Orang semua duduk berat belakang, saya takut sekali dia congek pergi belakang tu masjid ni lagi. Main lah, main duduk depan-depan ni sikit, tak apa. Boleh ambil seorang satu sejadah tu. Aku rasa sebab tadi pengurusi beritahu, kata orang kat sini dia main slow-slow, pakat-pakat balik kerja. Jadi kalau semua pakat penuh belakang tu, dah tak mau masuk dalam lah. Baik, terima kasih salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bersesuaian kita pada malam ni, kita berada pada malam pertama Zulhijjah. Hari ni 1 Zulhijjah kan? Malam ni betul tak? Betul ke mana? 1 Zulhijjah malam ni. Jadi kita nak bincang kalau dia ada 10. Kalau 10 malam istimewa, itu 10 malam akhir Ramadan. Kalau 10 hari istimewa, itu 10 hari dalam Zulhijjah. Ini kita nak tengok apakah kelebihan daripada Zulhijjah dan apakah amalan yang dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan dalam 10 hari di awal Zulhijjah ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama-tamanya mari kita tengok apakah Nabi SAW sebut tentang Zulhijjah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, an Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mal amalu fi ayyamil ashri afdala min amali fi hadhihi. Qalu wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW sebut, tak ada amalan yang dilakukan pada hari yang lain yang lebih hebat, yang lebih afdal daripada 10 hari ini. Tak ada amalan yang kita buat yang lebih afdal, yang lebih hebat nak dibandingkan dengan 10 hari ini. Lalu Nabi, para sahabat pun bertanya, qalu wala jihadu ya Rasulullah. Walaupun berjihad ya Rasulullah. Dia, sahabat ni kira kalau keluar berjihad ni macam habislah. Kira paling hebat sekali lah. Kita ni tak pernah kot keluar berjihad fi sabilillah macam para sahabat dulu. Kena tinggal harta, kena tinggal rumah, kena tinggal anak isteri. Bukan setakat keluar pergi berperang, harta pun keluar pula untuk sedekahkan dalam peperangan tersebut. Balik belum tentu lagi boleh balik, mungkin sekali mati, sekali kena apa, mati syahid sebagainya. Tuan-tuan, sahabat tanya, bahkan jihad ke Rasulullah? Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebut wala jihadu fi sabilillah.
Bahkan jihad fi sabilillah pun tak boleh nak challenge daripada amalan yang kita buat pada 10 hari ini, yakni 10 hari Zulhijjah ni. Kata Nabi SAW, illa rajulu, kecuali lelaki seorang, kharaju yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' syai'in bisyai'in, kecuali seorang yang keluar dengan nyawa dan hartanya dan tidak kembali lagi. Dengan maksud apa? Dia syahid di jalan Allah. Yang ni kalau keluar syahid baru boleh challenge dengan amalan yang kita boleh buat pada 10 hari. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam satu hadis yang lain, Ibn Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah bersabda, ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha qila wala jihadu fi sabilillah qala wala jihadu fi sabilillah azza wa jal illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini dalam Sunan Ad-Darimi pula. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, yang ni Nabi sebut, ma min amalin azka, tidak ada amalan yang lebih mulia. Tadi sebut afdal, yang disebut azka. Salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada amalan yang lebih mulia dan lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala a'zama ajra, dan tidak ada ganjaran pahala yang lebih hebat, lebih besar lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, min khairin ya'maluhu fi ashri adha. Salli ala sayyidina Muhammad, nak dibandingkan dengan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Ini sebut perkataan Zulhijjah. Qila, lalu kami pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walal jihadu fi sabilillah, adakah tidak juga jihad fi sabilillah? Salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak juga jihad fi sabilillah melainkan seorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya kemudian tidak pulang lagi, yakni dia syahid di jalan Allah SWT. Jadi pertamanya kita petik daripada hadis Nabi SAW ini, Nabi SAW sebut apa? Tentang kelebihan beramal pada 10 hari daripada awal bulan Dzulhijjah. Mula bila? Malam ni nampak berlaku khilaf di kalangan ulama sini, nampak gaya. Terus confuse. Siapa nak buat korban? Siapa yang buat korban tahun ni? Seorang pun tak buat. Astagfirullahaladzim. Angkat tangan, angkat kecil pun tak buat dah, nak tahu. Siapa yang buat korban mula malam ni tak boleh potong kuku dah, tak boleh buang misai dah, tak boleh gunting rambut dah. Ya, salih Sayyidina Muhammad. Sekejap lagi kita akan masuk bab tu. Jadi sebab malam ni masuk ni. Jadi bila sebut 10 daripada awal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Dzulhijjah, mula pada malam ni. Sampai bila? Sampai 10 Dzulhijjah hari apa? Hari Raya Aidilazha. Betul kan? 10 Dzulhijjah hari Raya. Tak berani nak angguk nampak ya. Seronok ya tanya seronok. Kenapa tak mau bagi dia fokus sikit. Baik, Allahumma salli. Okey, daripada dua hadis ni kita faham apa? Nabi SAW cerita siapa yang buat amalan pada 10 hari daripada Dzulhijjah ni, ganjaran pahala dia sangat besar, afdal, amalan paling hebat, amalan yang lebih baik, lebih hebat ganjaran pahalanya nak dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita buat pada hari-hari yang lain. Hatta keluar berjihad fi sabilillah pun tak boleh nak challenge orang yang buat amalan ada 10 hari daripada Dzulhijjah ni.
Kecuali siapa? Kecuali orang yang keluar berjihad fi sabilillah kemudian dia syahid dalam peperangan tersebut. Khalas, selesai. Dua hadis sahih. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu apa yang berlaku? Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi dan para sahabat sangat bersungguh-sungguh untuk beramal pada malam, pada hari-hari daripada 10 awal daripada Dzulhijjah ni. Dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riwayat Imam Ad-Darimi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qala wa kana Sa'id bin Jubair idza dakhala ayyamil ashr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikatakan bahawa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu apabila dia masuknya saja ke 10 hari awal Dzulhijjah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh sehingga ke tahap semaksimum yang dia mampu untuk dia lakukan. Ni kita nak ambil semangat Sa'id bin Jubair, kita nak ambil semangat para sahabat Nabi SAW. Kalau hari itu 10 akhir Ramadan, tuan-tuan, kita qiyamul lail kan 10 hari Ramadan itu kan, 10 akhir, betul tak? kan PKP. Nah, masjid hari itu kita tak buat kat masjid kan, buat di rumah, betul kan? Betul yang muslimat kan, suami kita pimpin qiyamul lail kan. Kan semua naik pangkat editor imam. Oh, tak pernah dalam sejarah saya, tuan-tuan, saya duk mengajar berapa lama, orang duk tanya macam mana ustaz nak jadi imam, macam mana nak sembahyang tarawih berjemaah, macam mana nak baca doa kunut. Tak pernah, jarang orang tanya, tuan-tuan. Tapi kali ni soalan tu dia soalan paling banyak sekali orang tanya. Allah salli ala sayyidina Muhammad, sampai program dekat TV pun buat khusus macam mana nak ajak orang baca doa kunut. 10 akhir Ramadan semua naik pangkat. Lah ni masjid mana pun, tuan-tuan, kalau tu imam tak mai tak risau tahu. Semua petik ya, bukan setakat editor imam khutbah baca itu. Setakat tu khatib terlupa nak mai, terlupa ke apa semua, tuan-tuan, khatib sakit perut ke, petik ya, mana semua boleh editor khatib ya. Betul tak? Anggur. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, hari itu 10 akhir Ramadan kita pulun sungguh-sungguh buat ibadat. Sama ni kita nak masuk 10 awal daripada Dzulhijjah, kita pun semangat juga. Kita jarang duk sembang tentang kelebihan 10 awal Dzulhijjah ni, jarang sembang. Tak sama macam kita duk sembang 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, awal Ramadan kita sembang dah, ada Lailatul Qadar lah, qiyamul lail lah, buat ibadat lah, Nabi ikat kencang kain dia lah, i'tikaf di masjid lah. Kita duk bincang lama dah. Tapi jarang kita bincang 10 awal daripada Dzulhijjah. Malam ni kita bincang. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi Sa'id bin Jubair radhiyallahu an bila masuk saja 10 daripada awal Dzulhijjah ni, dia, tuan-tuan, berusaha bersungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaih, disebutkan. Bila dia masuk saja ke 10 awal daripada Dzulhijjah, dia berusaha bersungguh-sungguh sehingga ke tahap maksimum yang dia mampu. Baik, tuan-tuan, ulama mengatakan bahawa hadis ini hadis sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah satu daripada perkara yang ada dalam 10 akhir daripada 10 awal daripada Dzulhijjah ini ialah peristiwa Arafah. Tidak, Arafah berada di antara dalam ruangan 10 awal daripada Dzulhijjah, hari Arafah. Apakah kelebihan spesifik pada hari tersebut? Mari kita tengok. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin akthara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumil Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula'i atau kama qala. Rawahu Muslim, hadis sahih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hari yang paling ramai Allah membebaskan hamba-hambanya daripada neraka
ialah pada hari Arafah. Orang yang duduk di padang Arafah, tengah wukuf di Arafah, hari itu hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya daripada senarai ahli neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah akan menghampiri mereka, kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hari itu, hari hari Arafah tu duduk pada salah satu hari dalam 10 awal daripada Zulhijjah. Allah banggakan orang-orang yang Allah bebaskan dia daripada neraka. Kemudian Allah kata, apa lagi yang mereka semua mau? Tak ada apa dah. Dapat bebas daripada neraka ni satu kenikmatan yang sangat hebat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, Allah sebut dalam Quran. Siapa yang dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka inilah kejayaan sebenar-benarnya. Punya dahsyatnya Allah suruh kita minta bebas daripada neraka ni, sampai nak makan pun Allah suruh kita doa bebas daripada neraka. Tuan perasan tak? Macam mana doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, Allahumma barik lana, berkatilah rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana. Duk teringat anak-anak balik pasti duk baca. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kan? Ya Allah, Ustaz Syamad, Engkau berkatilah rezeki ya. Engkau kurnia kepada kami, dan ujungnya apa? Jauhlah kami daripada api neraka. Pasal apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan hasanah fi dunia dan hasanah fi akhirat. Ulama kata hasanah fi dunia ni apa ni? Hasanah kebaikan, keberkatan dalam kehidupan, rezeki yang murah, rumah yang besar, jiwa yang tenang, kenderaan yang baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu antara kebaikan-kebaikan di dunia. Kebaikan di akhirat, dapat masuk syurga Allah, jauh pada neraka Allah, mudah dekat urusan timbang hisap, dapat suratan amal daripada tangan kanan, duduk di bawah arasy Allah, macam-macam kita dapat. Tapi dalam keadaan sebut dah hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat, yang dalam tu dah ada dah jauh pada neraka, hujung tu sebut lagi wa qina azabannar, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Mengkhususkan yang umum. Nak balik kampung balik kampung. Nanti balik kampung kirim salam dekat semua nah. Balik kampung ni kirim salam kat semua. Mak ayah jangan lupa. Bila sebut semua, bukankah mak ayah ada kat dalam tu dah? Ada. Pasal apa sebut mak ayah pula tu? Nak khususkan yang tu. Yang tu mesti bagi salam. Yang lain kut lupa tak apa lagi. Faham tak ni? Dalam kebaikan di akhirat ada tak jauh pada neraka? Ada dah. Tapi pasal apa nak sebut sangat? Pasal yang tu kalau boleh tak mau tinggal. Sebab tuan-tuan boleh masuk syurga, tapi ada orang masuk syurga melalui neraka dulu. Faham tak ni? Orang ahli syurga, tapi ada orang yang masuk syurga, dia melalui neraka dulu. Kita tak mau langsung masuk neraka, nak terus masuk syurga. Orang yang Allah bebaskan daripada neraka pada hari Arafah, bebas orang ni. Kamu nak apa lagi? Tak mau apa dah. Sebab kalau bebas pada neraka, maksud kita terus masuk duduk dalam syurga, tak payah lagi melalui kedahsyatan daripada neraka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari itu dalam program TV Hijrah, depa suruh syarah bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, titian sirat. Bila baca ayat-ayat Quran berkaitan dengan keadaan orang yang melalui titian sirat, takut tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang akan lintas titian sirat daripada neraka. Di dalam riwayat cerita, api ni mai ke atas, mai ke bawah, mai ke tepi, mai ke depan, mai ke belakang, sampai ada orang waktu dia berjalan nak melintas tu, dia dah rentung macam mana kayu arang. Rentung. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang yang waktu dia berjalan tu tuan-tuan, dia sampai di sana, ada 7 pos, 7 stesen. Di setiap daripada dalam perjalanan kita tu ada 7 stesen dalam riwayat cerita. Apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
dalam Allahumma salli apa perjalanan tu. Setiap stesen tu dia 3000 tahun perjalanan. 1000 tahun menaik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun pula menurun. Dengan jalannya yang licin. Dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, halus dia macam rambut. Dengan ada duri-duri cakok di kiri dan kanan. Dengan kita melalui neraka ni, api neraka dia duduk julang kiri kanan depan belakang. Sampai ada orang berjalan 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, rentung pun dia lepas kan. Ada orang yang tak lepas, tapi ada orang yang dia melalui neraka tu. Allah sebut dalam Quran semua orang akan lalu, semua orang akan lalu neraka tu. Tapi ada orang yang lalu, Allah sebut dalam Quran bardan wa salaman. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis sebut bardan wa salaman. Dia lalu, dia sejuk, selamat. Dia lalu rasa sejuk sampai bunyi gemertapan, gemertap waktu lalu sebab kesejukan, bukan panas. Lalu kau sampai neraka ni menggeletak, bunyi kruk. Sebab apa? Sebab sejuk sangat. Sampai waktu dia lintas, sampai kat sana, dia tanya pula, mana jembatan yang orang cerita itu ni? Mana jembatan yang dia cerita? Malaikat kata, kamu telah pun melalui dia. Dah. Tak berasa. Tu orang dapat nikmat lintas macam tu kan. Tapi yang kita takut apa ni? Orang akan terjatuh dalam neraka Jahannam waktu melintas titian sirat sebab dosa-dosa dia. Kalau ada orang yang dibebaskan pada neraka langsung, ni bukan cerita masuk neraka, ni baru lintas nak pi tu pun dah rentung macam mana arang dah. Bayangkan orang yang duk jatuh dalam neraka tu. Ada orang yang akhirnya masuk syurga, tapi masuk syurga terpaksa melalui neraka. Kita tak mau kan? Kita tak mau. Kalau boleh kita nak masuk syurga langsung. Sebab tu banyak doa-doa yang hujung dia waqina adzabannar, waqina adzabannar. Minta khusus. Hari Arafah ada orang yang Allah akan bebaskan dia. Dia termasuk daripada kalangan nama-nama orang yang nama dia dah nak masuk neraka dah. Allah cabut, bebaskan dia daripada api neraka. Maksud dia apa? Maksud 10 awal daripada Dzulhijjah ni memang nak pulun sungguh-sungguh untuk buat. Boleh faham tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambung lagi. Ini menunjukkan bahawa pahala amalan soleh pada 10 awal daripada Dzulhijjah akan berganda-ganda, melebihi daripada hari-hari biasa. Pasal apakah Zulhijjah mendapat kemuliaan sebegitu rupa? Nak tahu pasal apa? Pasal apa 10 awal Zulhijjah ni hebat sangat? Pasal apa? Apa beza 10 awal Zulhijjah ni nak banding dengan Allahumma salli apa ni bulan-bulan yang lain? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dia menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang menjadikan 10 awal Dzulhijjah ini mulia melebihi daripada hari-hari yang lain, sebab pada waktu tersebut terhimpun semua pokok-pokok ibadah yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Apa dia tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Solat ada tak pada bulan yang lain? Ada tak? Ada. Puasa sunat ada tak pada bulan yang lain? Ada. Zakat ada tak pada bulan yang lain? Ada. Salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah ada tak pada bulan yang lain? Ada. Qiyamul lail ada tak pada bulan yang lain? Ada. Baca Quran? Ada. Haji ada tak pada bulan yang lain? Tak ada. Korban ada tak pada bulan yang lain? Tak ada. Tang ni 10 ni saja yang ada terangkum semua sekali, termasuk haji dengan korban. Waktu lain tak ada. Maksudnya 10 hari ni memang special, yang bulan-bulan yang lain tak boleh nak challenge. Pasal apa? Pasal di situ terimpun seluruh semua ada sekali ada kat dalam tu. Boleh faham tak? Baik, demikian yang disebutkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah amalan-amalan yang berikutnya? Kenapa? Pasal apa? Kenapa? Tadi kat RTM tu yang sebut kenapa tu.
Saya balik pasal kuliah tuan-tuan tahu. Nak cerita. Pagi tadi saya ada program dekat RTM. Pukul 3.30 pagi naik kereta. Tak lebih. Pukul 7.30 pukul 8 sampai dah dekat RTM tadi. Lepas tu singgah tidur sat dalam setengah jam kot. Pergi airport naik flight main. Sampai tadi pukul berapa? Kat pukul 3 lebih kot sampai rumah. nak lena sat, nak rehat sat. Anak suruh gunting rambut anak apa semua. Terus main kuliah. Esok pagi-pagi pukul 8 saya kena naik flight pergi sana balik. Punya nak mai jumpa tuan-tuan tu. Tuan-tuan tak mai lagi memang cik hati saya. Tadi duduk jojoh cik hati. Kalau tak mai tahun ni saya start kereta balik. Ni. Salih alaihi wasallam. Esok nak kena pergi sana. Pukul 3.30 saya kena ada kat Melaka. Lusa patah balik main ni balik. Hari Sabtu terbang pergi sana balik. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, yang kedua pasal apa istimewa sangat bulan 10 awal daripada Zulhijjah ni? Sebab tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, bulan Zulhijjah merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhuri indallahi asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Salli ala sayyidina. Allah sebut ila akhir ayat. Dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam kitab Allah semasa dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minha arba'atu hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Salli ala sayyidina Muhammad. 4 bulan yang dihormati. Ketetapan demikian itu adalah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menginaya diri kamu pada bulan-bulan yang dihormati itu, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya bahawa Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu daripada kelebihan yang Allah sebutkan dalam bulan haram ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah pada bulan tersebut, bulan-bulan haram. Ada berapa bulan haram? Ada 4. Berdalilkan kepada sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan az-zamanu, salli ala sayyidina Muhammad, waktu berputar sebagaimana keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri pada 12 bulan, daripadanya terdapat 4 bulan yang haram. 3 daripadanya, salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil salah satu mutawaliyat. 3-nya berturut-turut. 3 berturut-turut. Apa dia 3 berturut-turut tu? Zulqa'dah, Zulhijjah wa Muharram. 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah wa Muharram. Dan 1 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 1 duduk di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban, iaitulah Rajab. Dia 4 bulan haram. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Apakah kelebihan 4 bulan haram ini? Berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya tafsirnya menukilkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan pada bulan yang haram, maka dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Allah sebut tadi kan dalam Quran, Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berlaku zalim, janganlah kamu melakukan kezaliman, menginaya diri kamu pada bulan-bulan itu. Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Abbas kata apa? Setiap kezaliman yang kita lakukan, zalim kat orang ke, zalim kat diri sendiri ke, zalim kat orang ni guna buat bagi orang tu sakit, pukul orang tu. Tuan-tuan tengok ada video dia bakar kucing? Tengok? Tak tengok?
Payah cakap dengan orang tak ada WhatsApp. Anak kami ustaz pun ada WhatsApp semua, tak ada tengok baca Quran dia tiap hari. dia boleh cucuh kucing tu tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Tak ada kerja punya orang. Mana ni? Pergi spray dinding tu satu hari lah. Faham tak spray dinding? Tak tahu. Payah cakap dengan tuan-tuan ni. Tak ada kerja lah. Astagfirullahalazim. Faham tak ni? Tak ada kerja. Cucuh kucing tu lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Zalim kau orang. Ni tak ada iman punya orang. Kita waktu kecil-kecil dulu tuan-tuan nak kurung kucing pun tak berani. Mak kata apa? Kurung kucing nanti dekat akhirat kucing tu kurung. Betul tak ni kita mak kita duk ajak dulu. Tak berani nak kurung kucing, tak berani nak kurung burung, tak berani. Ni. Burung kurung lah burung tu, nanti kat akhirat nanti burung tu kurang pula. Burung tu jadi besar, kita duk bayang burung tu jadi besar, kita jadi kecil. Mak duk pesan. Orang lain dah tak ada iman. Boleh bakar kucing. Zalim. Tuan bayang tak bakar orang? Bakar orang zalim tak? Zalim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kalau bakar diri sendiri, zalim diri sendiri kan? Lebih zalim pi ambil diri sendiri, pi lempaklah pi neraka. Pasal apa ambil diri sendiri lempak neraka? Buat maksiat. Allah kata jangan buat macam ni, kena azab neraka. Dia pi buat lagu tu, akhirnya Allah azab neraka. Tu panggil zalim diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguhnya kami telah zalim diri kami sendiri. Orang yang buat zalim pada bulan-bulan haram, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Namun begitu juga amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram, ganjaran pahalanya lebih besar juga daripada bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Zulhijjah bulan haram. 10 awal Zulhijjah termasuk sebahagian daripada Zulhijjah, yang bulan Zulhijjah itu adalah bulan-bulan haram. Boleh tak? Baik, mari kita nak tengok apakah amalan-amalan yang boleh kita buat pada 10 awal daripada Zulhijjah ni. Yang pertama, nak kena berhenti awal kan? SOP. Betul kan? Betul tak? Dia berkata, Ustaz, ceramah Ustaz, lajak-lajak api, saya boleh aja. Yang nak kena hampa. Betul tak? Saya lihat dah. Lagi nak boleh ceramah sikit-sikit langsung tak boleh ceramah terus. Betul kan? Jadi kita berhenti sekejap dalam pukul 10.30 tu kita berhenti. Biasa pukul 12. Tak ada lah tuan-tuan. Pukul 9 kita berhenti lah. Okay, lama-lama sangat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Orang report lagi pasal. Baik, yang pertama tuan-tuan, memperbanyakkan amal saleh. Dalam bulan Zulhijjah kita kena perbanyakkan amal soleh macam yang kita duk sebut-sebut tadi ni. Banyak baca Quran. Start besok, start pagi nanti pukul 4.30 pagi, pukul 5, 5.30 pagi bangkitlah untuk qiyamul lail. 10 hari ya, 10 hari ni jaga 10 hari ni. Macam kita jaga 10 akhir Ramadan hari ni. Start bangkit qiyamul lail, buat sunat hajat, buat sunat tahajud 2 rakaat. Buat sunat taubat 2 rakaat. Buat sunat hajat 2 rakaat. Satgi lepas maya isyak lagi bangkit buat sunat witir siap-siap. Sunat witir siap-siap tu dah qiyamul lail dah untuk malam ni. Nah, pagi-pagi esok kita baca Quran ikut usratuna. Saya punya kuliah pagi-pagi setiap hari ada 6.30 pagi saya ada buat kuliah. Setiap hari tuan-tuan baca Quran sama-sama. Pasal nak didik saya ni bagi lekat baca Quran sebenarnya. Kalau tuan-tuan duk kalut terbang sana terbang sini terbang sana terbang sini, kalau tak buat lagu tu pakai tak baca Quran. Cerita betul ya. Tak sempat. Pagi-pagi kena paksa diri untuk baca Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Buat program 6.30 pagi sampai 7.30 pagi, tiap-tiap hari baca Quran sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak ikut sekali. Ikut pace dia tu. Jafri Abu Bakar Mahmudi tu ikut hari. Tiap-tiap hari baca Quran. Tu dah sallallahu alaihi wasallam baca Quran, perbanyakkan sedekah. Sedekah. Malam ni tabung lalu, tabung jalan ni. Kan SOP kat tak boleh tabung lalu apa? Okey. Lalu pas sanitize lalu tu, lumuk tabung tu dengan sanitizer dulu. Lalu ni saya lihat siapa. Duit banyak sikit malam ni. Pasal apa? Pasal malam ni masuk dah 10 awal daripada Zulhijjah. Nak bagi amalan kita bagi lebih sikit pada biasa. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, baca Quran, qiyamul lail, sedekah. Sebut saja apa amalan soleh buat.
Salli ala sayyidina. Okey, yang pertama. Yang kedua, apakah amalan yang disunatkan kepada kita untuk kita perbanyakkan pada 10 awal daripada Zulhijjah? Memperbanyakkan berpuasa. Sebagaimana yang diceritakan an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjah wa yawma Ashura wa thalathati ayyamin kulli syahr awwal itsnaini min asy-syahri wa khamisaini atau kama qala. Sebahagian daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah SAW berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Tadi kata 10 hari awal. Ni puasa 9 hari je. Pasal apa puasa 9 hari saja? Pasal apa? Pasal ada sehari haram puasa. Dalam 10 hari awal Zulhijjah tu ada 1 hari haram puasa. Hari apa? Hari Raya. Yang duk kata puasa hari tu. Memang confirm tak puasa ya. Hari lain pun tak mau nak puasa. Tambah hari tu lagi. Puasa jangan main tuan-tuan. Puasa ni susah nak. Tang puasa saya merespek orang perempuan. Orang lelaki-lelaki jangan harap supaya dengan aku kah. Kita ada cari jalan tak puasa. Orang perempuan rajin puasa. Tidak muslimat. Tengok depan kok. Kita orang lelaki-lelaki duk cari jalan tak puasa. Bini kita apa? Abang, esok 1 Zulhijjah abang, ustaz suruh puasa. InsyaAllah. Bunyi pun teruk dah. Tu esok dia duduk kata, itulah buat bangkit sok, abang bangkit sok ni. Itulah tadi duk ingat janji dengan orang kemarin ni lagi nak pergi. Pandai cari macam-macam. Orang lelaki-lelaki. Orang perempuan rajin puasa. Betul muslimat? Nak puasa kan 9 hari ni? Nak puasa minta izin suami dulu nah. Kena minta izin suami. Abang, boleh tak saya nak puasa 9 hari Zulhijjah ni? Suami dia kata apa? Silakan. Puasa. Suami dia kata, tak payahlah makan dengan saya. Tengah hari saya nak makan seorang-seorang. Takkan saya nak makan seorang-seorang. Ni. Suami tak lagi, tak boleh puasa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puasa 9 hari. Kata isteri-isteri Nabi SAW, Nabi SAW berpuasa 9 hari awal daripada Zulhijjah, hari Ashura dan 3 hari setiap bulan. Nabi puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 9 hari daripada Zulhijjah. Kemudian Nabi puasa hari Ashura. Hari Ashura tu hari apa? Berapa hari bulan? 10 Muharram. 10 Muharram. Kemudian Nabi SAW juga berpuasa 3 hari dalam sebulan. Okey, Nabi puasa 3 hari dalam sebulan. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan tahu tak hari apa yang Nabi puasa dalam 3 hari dalam sebulan? Dalam hadis ni, hadis daripada Imam An-Nasa'i rahimahullah, cerita detail bila hari Nabi puasa 3 hari dalam sebulan. Tuan-tuan biasa dengar hari putih. Biasa 13, 14, 15. Tapi yang ni, yang isteri Nabi SAW cerita, Nabi puasa 3 hari sebulan, iaitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awwalathnaini min syahri wa khamisaini. 1 hari Isnin pertama pada setiap bulan dan 2 hari Khamis berikutnya. 2 hari Khamis. Nabi SAW masuk je bulan tu, hari Isnin mula-mula tu Nabi SAW puasa. Sahabat tanya, pasal apa puasa hari Isnin? Salli ala sayyidina Muhammad, pasal apa puasa hari Isnin? Nabi, pasal apa puasa Isnin Khamis? Nabi cerita hari Isnin Khamis ni hari yang Allah angkat amalan pada hari itu. Dan aku harap hari dia angkat amalan tu aku sedang berpuasa. Dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW cerita tentang puasa hari Isnin, Nabi kata fihi walidtu. Pada hari tersebut aku dilahirkan. Dan pada hari tersebut juga turunnya Al-Quran untukku. Maka Nabi SAW sambut birthday dia setiap minggu dengan Nabi puasa. Nabi sambut birthday puasa. Kita sambut birthday, mana boleh puasa, saya nak potong kek.
Potong kek, tiup lilin apa semuanya macam kan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, dia kata daripada orang di antara mereka yang berpuasa pada 10-9 awal Zulhijjah ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa dia? Anak Sayyidina Umar. Lagi Imam Hasan Al-Basri, lagi Ibnu Sirin dan Qatadah juga menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan berpuasa. Qatadah juga menyebutkan kelebihan berpuasa pada hari-hari tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang pertama apa ni? Puasa. Salli ala sayyidina Muhammad. Malah lebih-lebih ditekankan lagi untuk kita berpuasa pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Hari Arafah umat Islam yang berwukuf. Tahun ni tuan-tuan berapa ribu? 10,000 orang dah. 10,000 kan? Syok tuan. Saya buat haji tahun 2015. 2015 tahun 2016 ke 2017. Tahun tu minta maaf lah kau, orang lelaki-lelaki memang gitu. Dia tarikh ni memang out lah. Tak percaya, balik saja tanya-tanya lelaki. Saya saja duduk tarik lagi. Abang, kita punya ulang tahun nikah kita apa bulan tau? Dia jam sat tau. Dia blur gitu. Ya kan tu. Hari birthday isteri kan. Hari dia muncung paling panjang tu birthday dia tu. Hari ni hari apa bang? Hari Rabu. Dia suruh hari Rabu ya. Rabu. Betul tu ada tu. Dia tanya hari apa tu daripada kelupak lah, kelepiak lah. Jangan tu. Tapi memang orang lelaki-lelaki yang macam tu, dia tak boleh ingat tarikh. Tahun saya pergi tu tuan-tuan, tahun tu salli ala Muhammad, hanya 1.4 juta. Biasa 4 juta. Biasa 4 juta. Tapi tahun yang saya pergi tu tinggal 1.4 juta je. Sebab ada start perang kat Yaman kan, macam mana saya tak ingat. Ada isu lah, ada isu. Waktu tu semua Iran, tahun tu tahun dia blok Iran, tak boleh masuk. Iran tak boleh main buat. Tahun tu lapang tuan, duduk kat khemah dekat Mina tu. Allah, lapang biasa sampai 12 orang mah tidur 3-4 orang je satu khemah. Tu baru 1.4 juta. Daripada biasa 4 juta. Lapang pi melontak, lapang melenggang. Syok, baru 1.4 juta. Ni tahun ni 10,000 orang eh. 10,000 kan? Syok, ada 2 orang Malaysia dapat. Saya tak tahu siapa. Ada 2 orang Malaysia dapat. Majoritinya orang yang buat tu yang khidmat frontliners yang tugas kat sana. Hebat Allah bagi kat depa. Dan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila orang wukuf dekat sana 9 Zulhijjah, orang yang tak wukuf, yang tak mengerjakan haji disunatkan untuk berpuasa. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Masya Allah. Biasa kita duduk dengar kalau puasa ni, salli ala sayyidina Muhammad, Allah ampunkan dosa sebelum tahun sebelum. Salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, puasa hari Arafah, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku berharap Allah menjadikan penghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun selepasnya. Setahun ke depan, setahun ke belakang. Tahun depan puasa lagi, tahun ke depan, setahun ke depan ampun. Puasa hebat, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah bersesuaian dengan wukufnya orang yang duduk dekat sana Arafah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Nabi sebut siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Habis, selesai. 2 lah kan. Yang pertama perbanyakkan amal soleh, yang kedua puasa sunat. Siapa rasa rajin, rasa macam dengar ni rasa macam semangat nak start puasa esok 9 hari, agak-agak lah. Cuba angkat tangan sikit, saya nak tengok sikit. InsyaAllah tu Haji. Takbir.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada tuan haji. Dia seorang je angkat tangan, apa semua tak mau nak puasa. Ni saya pun tak angkat tangan. Esok dah cari pasal dah, nak musafir esok. Ni macam tu lah selalu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala. Okey, yang kedua, yang ketiga, apa dia? Memperbanyakkan takbir bermula subuh 1 Zulhijjah sehingga asar 13 Zulhijjah. Tuan-tuan tahu tak kata ada takbir lepas daripada 1 Zulhijjah? Masuk 1 Zulhijjah dah kita mula takbir dah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa dzakrullaha fi ayyam ma'lumati ayyamil ashr wa ayyamil ma'dudati ayyami tasyriq. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kamu kepada Allah pada hari-hari tentukan, iaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali bertakbir setelah solat sunat, Sahih Al-Bukhari. Umar radhiyallahu anhu bertakbir di khemahnya di Mina. Jemaah masjid mendengar takbir tersebut, lalu mereka pun bertakbir. Orang-orang di pasar pun turut bertakbir sehingga ke Mina bergegar dengan takbir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut setelah selesai solat, di atas katilnya, di dalam kemahnya, di dalam majlis yang dia dihadiri dan di jalan-jalan dia lalui. Maimunah radhiyallahu anha bertakbir pada An-Nahar, yakni 10 Zulhijjah. Wanita-wanita pula bertakbir di belakang Aban bin Uthman dan Umar bin Abdul Aziz bersama-sama lelaki di masjid pada malam-malam hari tasyrik. Sahih Al-Bukhari. Kisah-kisah para sahabat Nabi SAW masuk 1 Zulhijjah dah start mula takbir dah. Pi pasar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tu dia takbir kat sana. Kalau orang Arab takbir macam tu. Semangat kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia bertanya, Ustaz, kat Malaysia takbir macam mana? Tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedih orang. Bukankah kita ni, menanglah, kita semangatlah, habis berpuasa sebulan takbir Allah, menang dia ni. Cuba balik perang semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu nampak menang lah. Kalau balik tu Allahu Akbar, Allah. Nampak takut. Tak apalah tuan-tuan, je takbir lah. Faham tak ni? Kes lagu tu yang pakat tak berani takbir tu. Mai hari raya pakai sampin, bukan mai lah pakai tengkolok piduk belakang. Haji duduk belakang kat saya, apa? Mai duduk depan ni, tak apa. Mai duduk ni, tak apa. Dia takut mikrofon mai kat dia. Yelah, takbir lah. Dia kata, bukan, saya bukan tak mau takbir, saya tak erti buat lagu tu. Bukan syarat buat lagu, takbir. Takbir lah semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tengok muka dia, ni mazhab apa pula dah main. Itulah, banyakkan takbir. Dan para sahabat pergi takbir mana? Kat pasar. Di pasar tu. Dan Ustaz Siwan, pergi Tesco, sini ada pakai ni, depan tu. Tesco kan? Apa dia? Yang belum masuk dekat Aman Jaya tu apa? Aman Jaya Mall. Masuk Aman Jaya Mall takbir. Start esok. Allah. Lusa masuk sahabat. Yang berikutnya menyembelih korban. Antara amalan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disunatkan kepada kita, kita lakukan pada 10 daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad awal Zulhijjah ni, ialah kita menyembelih korban. Dia masuk pada hari yang ke-10, hari raya. Dan 3 hari tasyrik, yakni 3 hari selepas daripada 10 awal daripada Zulhijjah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, dan antara amalan yang kita buat pada pagi hari raya tu apa dia? Ialah jangan makan sebelum pi semayang raya. Kalau hari raya puasa, makan dulu baru pi semayang. Kalau raya haji, jangan makan, sunnah. Nah, jangan makan. Pasal apa?
Satgi nak mentekedar. Satgi lepas maya raya nak sembelih korban nak makan. Kan biar perut lapar, satgi kita makan. Daripada Ibni Buraidah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi Muhammad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri hatta yakul wa kana la yakulu yauman nahri hatta yarji'. Nabi SAW kebiasaannya tidak akan keluar daripada rumah untuk pergi menunaikan solat raya kecuali setelah dia makan raya fitri, dan baginda SAW tidak makan pada hari raya haji melainkan selepas pulang daripada sembahyang raya. Yang berikutnya, antara amalan sunnah yang kita buat, yang disuruh pada kita untuk perbanyakkan pada 10 daripada awal Zulhijjah ini, ialah memperbanyakkan doa. Nabi SAW bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khairud du'a du'a yaumil arafah, wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Abu Isa, hadhi aribun hadha wajhi. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW berkata, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik perkataan yang aku dan nabi-nabi sebelumku menyebutkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan hari Arafah adalah hari pembebasan daripada api neraka. Oleh itu, pada hari tersebut Allah akan membebaskan siapa sahaja yang sedang wukuf di Arafah dan penduduk negeri kaum muslimin yang tidak melaksanakan wukuf. Oleh kerana itu, setelah hari setelah hari Arafah, iaitu hari Aidil-Adha, adalah hari raya bagi kaum muslimin di seluruh dunia, tidak kira sama ada yang melaksanakan haji atau yang tidak melaksanakannya. Mereka bersama-sama akan mendapat pembebasan pada hari daripada api neraka dan keampunan pada hari Arafah. Baik tuan-tuan, yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, antara amalan yang disunatkan kepada kita untuk memperbanyakkan melakukan pada 10 awal daripada Zulhijjah ini ialah qiyamul lail pada malam hari raya. Ingat nah, malam raya, malam bukan malam seronok, malam raya, malam ibadat. Cukuplah tuan-tuan, cukuplah kita ni duk lara malam raya. Asal malam raya cerita hantu, asal malam raya cerita hantu. Nah ni, tutup TV tu Ustaz, malam raya buat ibadat. Nabi SAW menyebutkan, man qama, siapa yang menghidupkan aidani, 2 malam hari raya, siapa yang menghidupkan 2 malam raya, maka tidak akan mati hatinya pada hari Allah matikan hati seluruh manusia. Waktu mana mati hati ni, mati waktu mana? Ulama sebut, yang pertama, waktu berhadapan dengan sakaratul maut, punya ketakutan sampai mati hati dia. Yang kedua, waktu berhadapan dengan malaikat Munkar Nakir, punya takut sampai hati mati. Yang ketiga, waktu hari kiamat. Dan jadi malam raya tolong buat ibadat. Malam tu banyak baca Quran, malam tu qiyamul lail. Ajak ahli keluarga kita untuk ibadat pada malam tersebut. Tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk malam ni. Biar. Allah, okey. Ya. Okey, silakan. Pasal apa Allah buat syurga neraka padahal Allah ni maha pengasih, maha penyayang? Pasal apa orang buat perisa UPSR, SPM? Kan bagi senang, tak payah masuk perisa, boleh naik tingkatan 1, tingkatan 5. Pasal apa? Pasal nak test kita. Kita dah masuk belajar daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kan? Cikgu ajak daripada semua subjek. Nak tengok hang ni lepas tak lepas, boleh masuk tak tingkatan 1, maka dia buat ujian satu nama UPSR ke. Lagi masuk pula nu, nak masuk nu tingkatan, ada pula PT3 ke, ada pula SPM. Pasal apa? It's a test.
nak tengok sama ada kita ni layak untuk pergi ke depan ataupun tidak dalam keadaan kita dah terima pengajaran dan pembelajaran sebelum daripada dia. Kemudian nak tengok kita ini orang taat ataupun tidak. Bukan Allah biar kita macam tu saja tuan-tuan. Allah tak biar kita macam tu saja. Allah ajak kita dulu. Allah bagi nasihat dulu. Allah bagi kat kita Al-Quran. Allah turunkan kepada kita Nabi SAW untuk bagi peringatan. Lepas Nabi SAW wafat, Allah tinggalkan kepada kita alim ulama, bawa Quran, bawa hadis Nabi SAW. Ajak kita tiap-tiap hari, bagi tahu apa boleh, apa yang tak boleh. Orang yang engkar layak tak duduk kat sana selepas orang bagi pengajaran kat dia. Ni sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada satu bentuk namanya pengampunan Allah. Ini buat salah, dia tersilap dalam hidup, angkat tangan, ya Allah ampun dosaku. Allah ampun, dan Allah tak mau satu pun daripada umat yang hamba dia akan masuk neraka. Pasal apa umat masuk neraka? Bukan sebab Allah nak bagi dia masuk neraka, tapi sebab dia yang engkar perintah Allah setelah Allah bagi dekat dia pengajaran dan salli ala sayyidina nasihat dan pengajaran. Wallahu a'lam, insyaallah mudah-mudahan jadi manfaat. Cukup sekadar tu kali kedua dah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah memberikan kepada kita kefahaman. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.